masuklah proses interview, ya, interview pengasas. So saya nak dengar daripada mulut pengasas sendiri. Saya berpeluang, alhamdulillah saya berpeluang pada ketika itu untuk bersama-sama dengan pengasas bertanya soalan secara terus selama 2 jam saya rasa di pejabat di waktu malam, ya. Jadi saya dapat banyak orang kata maklumat-maklumat dalaman yang orang luar mungkin kurang dapat. Saya berpeluang first hand, orang kata first hand ataupun terus daripada pengasas. Jadi dari segi pada ketika 2 jam bersama dengan pengasas menimbulkan keyakinan saya terhadap syarikat ni. Jadi hari ini saya ingin memberitahu anda bahawa salah satu daripada perbualan kami 2 jam itu adalah proses kepatuhan syariah oleh syarikat. Dan beliau memberitahu saya bahawa, pengasas memberitahu saya bahawa mereka sentiasa melihat kepada proses kepatuhan syariah ni supaya kita tidak, orang kata, terlibat dalam skim-skim yang menjerumuskan masyarakat ke arah skim cepat kaya, skim piramid dan sebagainya. Okey. Jadi alhamdulillah setelah 2 tahun saya kata yang pertama mereka syarikat ini menerima kepatuhan syariah dari angkasa, tapi yang menjadi orang kata tonggak kepatuhan syariah ni daripada Lariba Consulting. Yang ini kita baru terima lebih kurang 2 bulan lepas, ya, bulan Januari 2021 setelah diaudit selama lebih kurang setahun, saya rasa setahun lebih, ya. Jadi audit yang sangat teliti. Jadi alhamdulillah syarikat yang saya akan ceritakan hari ini adalah syarikat yang patuh syariah. Okey, apa yang seterusnya yang saya menarik perhatian saya adalah mudahnya untuk kita sesiapa pun untuk join syarikat ini, kerana bagi saya tidak ada yuran penyertaan pun. Tak ada yuran penyertaan, ya. Tiada yuran penyertaan. Ini satu benda. Banyak kalau kita nak menyertai mana-mana MLM atau network marketing, syarikat network marketing, you kena bayar yuran tahunan dan sebagainya. Tapi di sini tak ada yuran tahunan, tak ada yuran penyertaan, ya. Nak serta, ya, you belilah satu kotak, ya, produk kita pun dah boleh didaftarkan sebagai ahli. Jadi itu yang sangat-sangat menarik apa yang dilakukan oleh syarikat, ya. Itu poin-poin penting yang saya dapati. Kita boleh bersama dengan syarikat ini untuk melakukan proses menjana pendapatan. Okey. Seterusnya kita tengok pejabat ni adalah pejabat syarikat ini iaitu TDC Holdings Sdn Bhd, Tunas Duta Cemerlang, actually singkatan kepada Tunas Duta Cemerlang, tapi menjadi TDC Holdings Sdn Bhd, beribu pejabat di Kota Baru, Kelantan. Di Kota Baru, Kelantan. Kemudian mereka telah membuka cawangan pada tahun 2019 di Dataran Ceras, Ceras Trader Square. Menariknya belakang rumah saya saja, lebih kurang 10 minit saja daripada rumah saya. Jadi ini orang kata anugerah untuk saya lah, mudah bagi saya mengetahui perkembangan semasa daripada syarikat. Okey. Dan CEO-nya, pengasasnya yang saya temui kira-kira 2 jam pada permulaan saya menyelidik tentang syarikat adalah Encik Hafiz Yu. Encik Hafiz Yu adalah CEO CEO TDC ni, dan beliau ni mempunyai latar belakang sebagai Bachelor of Applied Science di Agro Technology Entrepreneurship Universiti Malaysia Kelantan. Ya, itu kelulusan beliau, dan terlibat banyak dengan organisasi sosial, termasuk menjadi pengarah eksekutif Yayasan Hak, Lembaga Pengarah Koperasi Magma Kelantan. Beliau sangat aktif dalam program-program kemasyarakatan. Itu saya boleh rumuskan. Dan penglibatan dalam perniagaannya adalah bermula 2016. Merupakan seorang pengarah urusan Tunas Duta Cemerlang, dan sebelum beliau mengetuai TDC Holdings Sdn Bhd pada tahun 2019, ya, 2016 hingga 2019 sebagai pengurusan Tunas Duta Cemerlang sebelum menubuhkan syarikat TDC Holdings Sdn Bhd pada tahun 2019. Itu perjalanan hidup beliau, ya.
Dan kalau kita perhatikan visi dia, lebih kepada mewujudkan kehidupan seharian yang lebih bahagia, lebih sihat dan lebih bebas untuk orang ramai, ya. Dan mengutamakan integriti, operasi secara jemaah, meningkatkan nilai peribadi. Jadi kalau buat benda-benda yang di luar kebiasaan jemaah, persetujuan jemaah, tak bolehlah beroperasi bersama kita, ya. Jangan buat benda-benda yang bukan untuk apa orang kata operasi secara jemaah. Untuk operasi, kalau kita menyusahkan operasi dan kita kena tarik diri lah, buat tak sesuai. Meningkatkan nilai peribadi, membangkitkan keberlesihan parti dan memperjuangkan pencapaian yang lebih baik. Ini adalah misi-misi syarikat TDC Holding yang saya rasa agak luar biasa. Kalau kita perhatikan perjalanan dia, syarikat ni adalah mereka memulakan pemasaran C2 Joy, produk C2 Joy pada tahun 2016 dan seterusnya sehingga terjual sebanyak 10,000 pada tahun 2017. 10,000 kotak di Kelantan, dan Disember pula terjual sehingga 100,000 di Pantai Timur. So mereka bermula di Pantai Timur. Dan pada 2018 syarikat telah menerima pengiktirafan trademark C2 Joy oleh Perbahanan Harta Intelek Malaysia di MyIPO atas nama Tuan Hafizuddin Hugh, dan terjual melebihi 1 juta kotak di seluruh Malaysia pada tahun 2018. Sangat pantas, ya, kalau kita perhatikan daripada 2017, 2018, 10,000 menjadi 100,000, kemudian seterusnya 2018, 1 juta telah dijual di seluruh kotak. Sangat luar biasa penerimaan masyarakat terhadap produk kita, penerimaan masyarakat terhadap syarikat kita dan juga pelan pemasaran kita. Dan jualan tahunan telah mencecah 1 juta pada tahun 2018 dan diisytiharkan sebagai susu yang mengandungi high calcium. Saya akan terangkan pada hari ini tentang produk, banyak tentang produk syarikat ini, ya. Masa yang diberi oleh syarikat kepada saya, aku bercerita tentang C2 Joy sebagai susu high calcium. Okey. Pada tahun 2019, seperti yang saya sebut tadi, mereka membuka pejabat cawangan di Kuala Lumpur, ya, pada Januari 2019. Seterusnya perpindahan HQ di TDC di Kota Baru dan menerima sijil pemantauan syariah yang pertama, ya, sijil pemantauan syariah daripada Koperasi Angkasa. Dari segi produk, sistem pengurusan dan pemasaran yang saya sebutkan awal tadi adalah yang kedua yang diterima daripada penasihat syariah Lariba Consulting. Ini yang pertama mereka terima. So dua sijil syariah yang syarikat ada. Kemudian pada September 2019 kita tengok mereka mula membuka pasaran di Brunei, dan pada Disember terjual lebih 2 juta kotak C2 Joy, melahirkan 10 orang berpendapatan bersih tahunan melebihi setengah juta ringgit. Ini kejayaan pada tahun 2020, dan pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mereka telah rasmi orang kata pasaran pertama di luar negara di Brunei Darussalam, dan telah terjual sehingga 1,000 kotak yang pertama, ya. Satu perkara yang menarik pada tahun 2020 adalah kejadian orang kata pandemik COVID-19. Ya, syarikat pada ketika itu, ialah semua orang pun terkejut dengan suasana pandemik tersebut, dan syarikat pada ketika itu telah melakukan apa yang mereka boleh membantu frontliner, ya, dan telah mengeluarkan hampir 1.6 juta, ya, keuntungan syarikat yang terkumpul, ya, keuntungan yang terkumpul kepada para frontliner dan juga termasuk kepada asnaf, tapi lebih banyak kepada 1.4 juta tu, ya, kepada frontliner, ya, yang lebih itu kepada asnaf fakir. Itu satu sumbangan yang besar pada tahun Mac 2020, yang pada ketika itu juga saya sendiri pun terkejut, ya, apabila syarikat mengeluarkan hampir keseluruhan keuntungan, lebih daripada 90%. Ini saya dapati sebagai satu tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh syarikat, satu
satu tindakan yang berani, ya, sebuah syarikat mengeluarkan semua keuntungan yang terkumpul untuk masyarakat, ya, pada tahun 2020 Mac. Pada ketika ini saya berpeluang juga bertanya kepada CEO sendiri apakah pernah benda ini berlaku. Beliau mengesahkan ya benar, ya. Dari satu keberanian yang luar biasa yang dilakukan oleh syarikat pada saya. Seterusnya perjalanan syarikat ni harga mula diselaraskan pada tahun Mei 2020 ni. Mei kita selaraskan harga Sabah dan Sarawak, dan kerana mungkin menghadapi COVID-19, masyarakat mula mencari antibody ataupun sistem imun yang lebih tinggi, ya, ataupun meningkatkan sistem imun badan mereka, maka produk kita C2Joy memang merupakan salah satu produk yang boleh meningkatkan sistem imun, dan kita menjenamakannya semula kepada produk dikatakan produk limited edition atau edisi terhad. Kita jenamakan sebagai Safe Enjoy sempena COVID, ya. Jadi kita tak merancang untuk selama-lamanya Safe Enjoy ni, dan kita ada time frame dia, ada jangka masanya. Ketika nanti kita akan tamatkan Safe Enjoy, ya. Kalau tak silap saya sehingga jualan sebanyak 1 juta kotak. Selepas tu tak ada lagi Safe Enjoy. Ya, Safe Enjoy sama dengan C2Joy, dia hanya dikeluarkan pada ketika pandemik COVID ini demi orang kata awareness ataupun lebih kepada memberitahu orang ramai tentang menjaga sistem imun, meningkatkan sistem imun, ya, dengan menggunakan produk kita iaitu Safe Enjoy ataupun C2Joy, sama saja. Okey. Dan 2021 memang adalah tujuan-tujuan syarikat tu menyasarkan zakat dan infak sebanyak 10 juta, tu sangat tinggi, ya. Sasaran 10 orang mencapai pendapatan 1 juta setahun, iaitu 5,000 sehari ini dicapai. Ya, ini dalam perancangan syarikat menyasarkan 30 kaki tangan pekerja TDC terima pendapatan T20, sasaran 1 juta pengguna produk TDC. Jadi kalau kita lihat di sini, syarikat ini sangat positif dalam membina kehidupan masyarakat, membina kehidupan ahli-ahli dia, membina kehidupan pekerja-pekerja dia, semua dia jaga. Ya, ini satu perkara yang sangat luar biasa tentang syarikat TDC Holdings Sdn Bhd. Alright, jadi kita juga mempunyai rakan-rakan strategik, ya, di luar, iaitu terutama yang pertama rakan strategik Glanbia. Glanbia ni adalah pembekal kepada kepada kalsium kita. Ya, kalsium yang kita dipanggil Trucal D7. Jadi mereka ni beribu pejabat di beberapa negara, saya rasa daripada US dan juga Ireland, ya. Dia syarikat nutrisi sebenarnya, dan kita memperolehi kalsium daripada syarikat tersebut. Ya, syarikat ni bukan syarikat baru, bukan calang-calang syarikat, ya, sangat besar. Dan pengilang kita, pastikan Orga Bio, pengilang kita di Branang Selangor. Orga Bio Manufacturing Sdn Bhd memproses bahan mentah dan pemakelan Safe Enjoy. Jadi kilang kita dari asal tahun 2016, itulah kilang kita, Orga Bio Manufacturing Sdn Bhd. Kalau kilang yang lain tu kita tak tahu. Ya, kalau yang selain daripada Orga Bio yang mengeluarkan benda ni, ya, mengeluarkan produk ni. Sebab kita dah memang asalnya daripada Orga Bio sejak permulaan lagi, sejak lama lagi. Jadi boleh kata kita lah yang actually produk kita ini adalah original, ya, original yang sahih daripada pengilang yang sama, ya. Selain itu kita mempunyai orang kata kerjasama dengan Universiti Putra Malaysia dalam membantu R&D, Research and Development, maksudnya pembangunan dan juga penyelidikan produk di TDC ini. Jadi UPM merupakan rakan strategik kita di TDC. Okey. Dan pemantauan perjalanan syarikat ni adalah daripada Sirin Berhad, sebab kita banyak dapatkan lesen-lesen mereka, yang angkasa, dan yang terakhir Riba Kosati seperti yang saya sebutkan tadi, awal tadi, ya. Right. Okey. Now, satu perkara tentang syarikat ni adalah berbeza. Yang ini bagi saya sangat berbeza sebab saya lama dalam alam korporat, dan juga swasta dan juga awam.
saya jarang melihat syarikat-syarikat yang menjadikan infak sebagai budaya. Ya? Budaya satu cara hidup, cara mereka beroperasi. Jadi bila mana syarikat TDC menjadikan infak sebagai budaya, dia berlawanan sedikit dengan konsep-konsep syarikat yang lain yang sentiasa mementingkan keuntungan untuk syarikat, untuk membesarkan syarikat. Itu berbeza, ya. Sebab TDC memandang infak ni bukan setakat kepada orang Islam saja. Ya, ramai orang kata mungkin cara ni dia kata dia fokus kepada orang Islam saja. Tidak. Sepanjang pengetahuan saya, kalau you tengok COVID-19, kalau anda tengok kepada Mercy dan sebagainya ni semua, bukan kepada Muslim semata-mata. Yang saya juga diberitahu 70-30. Maksudnya mungkin ada infak ini disalurkan kepada contohnya masjid dan sebagainya untuk Muslim, ya, itu merupakan lebih kurang 30. Sementara yang lain secara umum, ya, secara umum dalam masyarakat 70%. Dan surat-surat penghargaan kalau kita tengok, ya, diberi oleh pelbagai kementerian, universiti dan juga pelbagai pertubuhan dan organisasi yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Okey. Itu adalah infak sebagai budaya sangat cemerlang dalam TDC bagi saya. Sebab itu sesuai kita bersama dengan TDC ini, kerana dia bukan setakat diri kita, bukan setakat nak menguntungkan kita, tetapi juga menguntungkan masyarakat juga. Okey. Now, kita balik kepada topik kita pada hari ini, iaitu tentang produk, ya. Produk kita sebenarnya berdasarkan kepada kesihatan masyarakat. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan penyakit di luar sana akibat daripada pola pemakanan, kurang bersenam, tekanan amalan hidup, cara hidup, jangkitan kuman-kuman kerana nyamuk, lalat dan sebagainya. Pencemaran juga oleh kita, oleh masyarakat kita melalui kilang-kilang dan juga sungai-sungai yang telah pun tercemar. Jadi kita tahu, dalam masyarakat kita, dalam 100 orang yang keliling kita, 20% adalah orang-orang yang sakit, 20 orang. Ya. Dan 60% adalah orang-orang yang kurang sihat. Hanya 20% sahaja yang betul-betul sihat. Ya. Kategori mana mereka ni berada, kita tak nampak. Kadang-kadang orang yang rasa dia sihat, dia sebenarnya tidak sihat. Dan orang yang rasa dia sakit, dia memang sakitlah. Itu 20%. Dia tahu yang dia sakit. Ya. Dan orang yang benar-benar sihat hanya 20%. Itu satu angka yang rendah, dan orang yang kurang sihat ini angka yang tinggi sekali, dan orang-orang sakit memang banyak di dalam masyarakat kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penyakit-penyakit utama yang terlibat pada rakyat Malaysia ni, ya, masyarakat kita ni macam biasa, sakit jantung, kanser, diabetes, fibroid, lupus, kolesterol darah tinggi, gout, batu karang, buah pinggang, gastrik, hepatitis B dan sebagainya. Banyak penyakit, setengah penyakit yang tak pernah kita dengar pun ada, yang tak pernah kita tahu. Tiba-tiba ada penyakit macam tu. Ya. Jadi termasuklah COVID yang tak pernah kita tahu sebelum ni, tiba-tiba pandemik ni datang. Ini satu perkara yang baru. Ya, tak pernah berlaku. Ya. Alright. Dan dari segi statistik juga, kalau kita tengok, ya, penyakit-penyakit seperti diabetes, darah tinggi, kencing manis, ini punca-punca utama, termasuklah kanser, punca utama menyebabkan rakyat kita berada dalam kategori kurang sihat dan sakit, 80%, ya. Dan stroke juga, ya, stroke ada dalam statistik tersebut. Banyak lagi lah sebenarnya. Dan apa yang menarik perhatian saya, tapi seperti mana yang saya sebut awal tadi, adalah berkenaan produk syarikat kita. Produk syarikat kita ni, dia berasaskan kolostrum. Mereka memulakan produk Situ Joy yang berasaskan kolostrum. Kolostrum ni, kalau seperti mana saya sebut tadi, saya terkejut juga bila saya diperkenalkan produk ni, sebab saya tahu dia pernah popular lebih kurang 10 tahun. Jadi disebut kolostrum saja, ramai orang tahu apa kolostrum ni. Tapi ramai juga yang tak tahu kolostrum ni. Kolostrum ni sebenarnya sangat popular, ya, dan bukan produk baru. Dia sudah lama di pasaran,
Ya, colostrum ni orang panggil, kadang-kadang dia panggil liquid gold. Liquid gold, cecair emas yang sebelah kiri ni. Liquid gold, yang ini adalah susu biasa. Semua mamalia mempunyai colostrum, tapi dia tak banyak, sedikit, ya, sedikit tak banyak. Dia yang kuning tu, ya. Pada awal kelahiran selalu colostrum ni, susu colostrum ni terdapat pada bagi ibu-ibu yang baru lepas orang kata baru lepas melahirkan anak, ya, termasuk mamalia, untuk mamalia. Dan colostrum ni juga dah ada institut sendiri yang mengkaji tentang keberkesanan colostrum ni. Colostrum ni juga digunakan sebagai meningkatkan sistem imun sebelum manusia kenal tentang vaksin, manusia kenal tentang pelbagai ubat lagi. Jadi ini daripada dulu lagi dah ada tentang colostrum ni. Sekarang ditambah dengan institut kajian tentang colostrum yang ditubuhkan di New Zealand yang banyak mengeluarkan kajian-kajian. Saya boleh katakan colostrum ni adalah salah satu bahan asli yang mendapat banyak kajian. Nah, sebab itu kita tak terkejut, sebenarnya colostrum ini sangat popular, tetapi anda tak dapat colostrum ini di pasaran, maksudnya di kedai-kedai biasa tak ada. Ya, kalau anda tanya di farmasi, ya, farmasi ada menjual colostrum di seluruh dunia. Ya, colostrum ini dijual. Jadi itu adalah berkenaan sekejap. Ya. Okay. Okay. Okay, sorry. Sekejap. Ada technical issue. Okey, jadi itu dah tentang colostrum yang terdapat di pasaran, satu anugerah daripada Ilahi, ya. Dan seterusnya kita tengok. Kita perkenalkan Safe Enjoy di pasaran sewaktu pandemik ni, dan Safe Enjoy ni adalah, kalau kita perhatikan, ya, banyak mempunyai khasiat, banyak kelulusan seperti mesti halal, certified ISO dan juga GMP, HACCP. Ini semua bahan orang kata telah diakui yang ianya selamat untuk digunakan. Okey. Now, Safe Enjoy kita ataupun Situ Joy, ya, sama saja, kedua-duanya sama saja, ya, 3 manfaat minuman dalam satu sachet yang mengandungi 3 benda. Yang ini kita kena tahu bahawa susu skim kita walaupun dalam satu sachet 15 gram, ya, dalam satu kotak, ya, mengandungi 15 sachet, 15 gram. Dalam 15 gram tu adalah 12 gram mengandungi susu skim. 12 susu skim, 2 gram serbuk kolostrum dan 1 gram kalsium. Ini kombinasi 3 benda ni. Susu skim yang mana rendah lemak dia. Tak boleh gemuk kalau minum susu ni sebab rendah lemaknya. Sebab tu kita panggil susu skim. Kemudian kita nampak kolostrum sebanyak 2 gram yang mengandungi 2.25 IgG. Kebanyakan kolostrum di pasaran diukur dengan menggunakan IgG ni. Peratusan IgG dalam susu kolostrum tu. IgG ni kalau kurang daripada 2.25 dia kurang sikit keberkesanan, kalau lebih 2.25 tu lebih baik, lebih tinggi. Jadi kita pastikan bahawa susu Safe Enjoy, susu Situ Joy ni mengandungi 2.25% IgG dalam kolostrum dia. Di pasaran kebanyakannya lebih kurang 1, ya. Dan kita juga mendapatkan tadi kalsium sebagai bahan tambahan. Jadi campuran 3 ni, susu skim, kolostrum dan kalsium ni kena tahu. 12 gram, 2 gram, 1 gram. Dan hasil dari kombinasi kita tak boleh nak letak lah. Kalau kita nak letak macam-macam bahan dalam tu nanti dah jadi macam-macam. Kita tak mahu macam tu. Kita harap kita dapat 3 ni kombinasi yang terbaik. Ya, kolostrum, kalsium dan susu skim yang kita dipackingkan bersama. Jadi sudah cukup untuk kesihatan kita. Kerana kalsium untuk tulang, kolostrum untuk kesihatan secara am dia. Ya. Alright. Kolostrum ni susu asli
Ya, dari lembu ataupun buah-buahan kasar yang dia ambil pada 6 jam yang pertama. Kalau lebih daripada 6 jam, dia dah kurang kolesterol lembu tu. Kajian menunjukkan bahawa kandungan IgG pada 6 jam pertama tu adalah 200% lebih tinggi daripada pengumpulan dan lain. Kita ambil dia daripada New Zealand sebab kita tahu daripada New Zealand ni, mereka mempunyai satu ladang penternakan lembu, penghasilan susu lembu yang moden, yang sangat moden dan teratur dan sistematik. Kita tahu 6 jam yang pertama tu semua lembu-lembu yang nak lepas beranak tu dia akan ambil, lepas melahirkan anak mereka tu dia letakkan setempat dan dikumpulkan semua kolesterol yang pertama selama 6 jam. Dan kita pastikan kandungan IgG. Nah, ini immunoglobulin. IgG itu immunoglobulin mencapai 2.25% dalam setiap saja. Itu yang penting bagi kita lah. Dan seperti kita tahu khasiat susu ni, susu yang lain tu kita tahu dah banyak orang jual susu, mengandungi tenaga, protein, lemak, kalium, vitamin A, vitamin D, dan kalsium 300 mg, 5 cawan susu sawi dan 6 gelas air soya, 6 keping tahu. Ini banyak khasiat yang terdapat dalam susu ini. Alright. Okey, dan kita tengok balik tentang kolesterol tadi. Kolesterol adalah pemakanan pilihan utama yang dianugerahkan oleh alam. Hidangan pertama yang paling lengkap bagi seorang bayi. Selalunya bayi selama bila melahirkan anak pun susu yang pertama ibu tu yang paling penting lah, segala antibody ditransfer waktu tu, susu pertama tu, jadi okey. Kolesterol ialah cairan prasusu yang dihasilkan oleh mamia, termasuk ibu-ibu ibu mengandung. Makanan terbanyak seperti yang saya sebut tadi yang dikaji di seluruh dunia, terdapat lebih 8,000 laporan kajian yang telah dijalankan. Lebih 400 laporan ujian klinikal yang telah diterbitkan. Banyak kajian yang dijalankan. Kenapa banyak? Begitu banyak sekali kajian? Kerana ada sesuatu yang luar biasa tentang kolesterol ini. Ada sesuatu yang tidak ada pada tempat lain. Sebab itu dikaji banyak. 8,000 laporan kajian, 400 laporan ujian klinikal yang telah diterbitkan. Melambangkan bahawa kolesterol ini bukan calang-calang pemakanan. Dan kita tahu, menurut Dr. John F. Bella ni, kesan kandungan bovin adalah kesan kolesterol bovin, lembu, kolesterol lembu adalah 100 kali lebih tinggi daripada kolesterol manusia. Luar biasa. Kolesterol lembu. Kolesterol bovin 86% immunoglobulin G. Kolesterol manusia hanya 2% saja. Jadi itu menunjukkan 100 kali ganda kesan ataupun khasiat kolesterol yang ada dalam susu lembu ni. Sebab itu kita tak terkejut, kolesterol ni memang dicari di pasaran. Kalau orang sebut, kawan-kawan kita sebut kolesterol, susu kolesterol, mereka tahu, yang tahulah, yang tak tahu kita kena educate mereka, kita educate. Okey, seterusnya kita tengok apakah faktor-faktor yang terdapat dalam kolesterol itu. 3 perkara ni, iaitu faktor imunisasi, satu, yang pertama. Yang kedua, faktor pertumbuhan dia yang ada, dan yang ketiga, faktor nutrisi yang terdapat dalam kolesterol. Kalau kita perhatikan, fungsi sistem imun kita ni, sistem imun kita perlu tinggi, untuk melindungi daripada penceroboh yang membawa penyakit, untuk menghancurkan organisme yang kedua, elemen asing, termasuklah bakteria, COVID dan sebagainya, atau parasit yang masuk ke dalam badan. Yang ketiga, menghapuskan rantaian sel-sel yang mati atau rosak dan dia membuat proses-proses pembaikan, mengenali dan menghilangkan sel-sel yang tak normal. Itu pelik sikit tentang tu, fungsi sistem imun, mengenali, dia kenal sel-sel yang tak normal, dia repair. Itu fungsi sistem imun badan kita. Itu penting. Itu orang kata tingkatkan sistem imun, ini dia. Fungsi sistem imun kita ni. Dan sejarah juga telah menunjukkan bahawa banyak serangan. Yang terakhir sekali COVID lah. Kalau dulu-dulu 1918 kita ada Spanish flu, lama 50 juta manusia waktu tu, semua mati. Macam tu saja. Kalau COVID ni sangat luar biasa. Setelah 20 tahun saya hidup, baru kali pertama saya dengar yang paling hebat sekali. Sebelum ni saya dengar sikit-sikit saja. Asian flu,
SARS tahun 2003, 2015 H1N1, tapi tak banyak kes yang dilaporkan. Ebola tahun 2015, Ebola 8,000 kematian seluruh dunia. Tapi COVID betul-betul menyerang ke seluruh dunia, tak kira dah dunia susah nak dibenteras. Jadi ini satu kejadian dalam hidup saya lah yang saya rasa cabaran terbesar kehidupan kita. Gejala-gejala sistem imun yang lemah, kalau kita perhatikan, kita kena tingkatkan sistem imun ni. Yang lemah ni macam kerap batuk, demam-demam, kerap sesama, alahan yang kerap, senang letih-letih, luka kalau ada luka, lambat sembuh, senang dijagati pelbagai penyakit. Itu maksudnya sistem badan kita tak kuat lah tu. Jadi kita kena cari sesuatu untuk naikkan sistem imun kita. Nah, sistem imun, antibody, iaitu immunoglobulin yang saya sebut tadi, IgG tadi yang sebut, sebenarnya antibody. Ia adalah komponen yang terpenting dalam kolesterol. Setiap protein khusus yang dihasilkan oleh sel B respon spesifik terhadap serangan virus. Jadi istimewanya bovine kolesterol ni mengandungi kesemua immunoglobulin yang terdapat dalam manusia. Dalam susu kolesterol lembu ni, kita ada IgG, dia pun ada IgG. Kita ada IgA, dia pun ada IgA, immunoglobulin ni. Untuk menguatkan sistem. Kita ada IgM, dia pun ada IgM. Kita ada IgE, dia pun ada IgD. Jadi ada pada bovine kolesterol lembu ni. Dan immunoglobulin ni seperti saya sebut awal tadi, dia memang paling kuat, G ni, immunoglobulin G ni. Tak kisahlah IgA, M ke E ke D ke, dia paling tinggi kuat, paling menanjam yang pertama. So, seperti yang saya sebut tadi juga, 100% lebih tinggi daripada kolesterol manusia. Jadi ketika IgG ni banyak dapat daripada lembu, dan kalau kita perhatikan IgA, antibody dalam membantu pernafasan dan pencernaan. Kalau kita menghadapi masalah-masalah macam pernafasan dan sebagainya, ni antibody A ni boleh membantu kita. IgM yang melawan dan menghancurkan virus dan bakteria, IgE, satu lagi antibody. Yang kalau kita perhatikan di laporan-laporan tentang COVID, mereka menitik beratkan IgM ni. Antibody utama dalam melawan dan menghancurkan virus dan bakteria. Yang ini IgM sama juga dengan IgG ni, membantu menurunkan virus, bakteria dan sebagainya. Dua ni, IgG dengan IgM. Satu lagi antibody yang sangat kuat melawan dan menghapuskan virus, dan IgD, antibody yang paling efektif membunuh virus. Jadi inilah dia hemoglobin yang perlu ada dalam badan kita dan terdapat dalam kolesterol. Okey, now komponen sejak ada 10 orang, Cik Hasanah ada 10 orang menanti ni. Saya nampak dekat nak masuk waiting room. Nak luluskan mereka ke? Nak admitkan ke? Okay. Admitkan je dulu. Sebab dia mengganggu saya punya penglihatan sikit. Okey, masuk. Dia di tengah-tengah saya punya skrin. Okey. Okey dah. Seterusnya kita bincangkan tentang faktor-faktor yang ada lain selain daripada IgG, seperti lactoferrin. Lactoferrin yang berperanan sebagai antibakteria, anti radang, sama, anti radang yang kuat membantu menghalang pembiakan bakteria. Kita ada PRP, iaitu proline rich polypeptide, yang membantu menterabilkan sistem antibody dan mengatur sistem antibody. Oligopolysaccharide mengelakkan bakteria dari memasuki lapisan muka sel badan. Lymphokine membantu tindak belas sistem antibody manusia. Cytokine, ini semua bahasa-bahasa saintifik, menstimulasi pengeluaran imunoglobulin dan kecekapan fungsi imun. Lactabumin membantu meningkatkan kesedaran otak dan memperbaiki suasana hati. Lysozyme terdapat yang terbukti bahawa dapat membunuh serta menghancurkan virus dan bakteria. Lactoperoxide menghancurkan bakteria dan sel yang negatif. Glycoproteins menghancurkan bakteria dan sel yang negatif. Ini dah ada 10 dekat sini. 10. Tampur dengan 2 tadi, 12. Saya tengok belakang balik. Satu tadi tentang sistem imun adalah antibody yang terdapat.
dan kedua semua hingga ke 10 ini komponen-komponen lain, maksudnya 11 dekat situ yang telah disebut. Okey. Kalau faktor pertumbuhan pula, ini faktor pertumbuhan dalam badan kita, membantu dan membaikkan dan penyembuhan otot, kulit, rawan dan sel tisu lama. Ia juga merangsangkan proses pembakaran lemak dan membantu dalam penyembuhan luka kulit manusia serta awet muda. Ya, ini faktor pertumbuhan. Dan ini ada 5 faktor kat sini. Transforming growth factor, ya, TGF. Kita ada insulin like, ini untuk mengandungi kandungan gula dalam darah, menurunkan kandungan gula. Ini untuk kencing manis lah, ya. Kencing manis, insulin like growth factor ini menurunkan kadar kolesterol dan membakar lemak. Ya, platelet derived growth factor, PDGF, ya, generasi sel menolong perkembangan sel neuron. Okey, sekejap. Iriskan. Okey. Epidermal growth factor, EGF, menyihat dan menganjalkan kulit, memperbaiki tisu-tisu. Ini faktor-faktor awet muda. Ya, menyihat, menganjalkan kulit, memperbaiki tisu-tisu. Ini faktor dia, ya, pertumbuhan manusia. Dan human growth hormone yang kelima tu, HGF, ini memperlambatkan proses penuaan, membantu mengaturkan pertumbuhan. Itu yang terdapat faktor pertumbuhan yang terdapat dalam kolesterol kita. Right. Sekejap, ya. Okey. Sumber mineral produk yang ada pada susu ni, ini sumber mineral ni biasa kita tahu, ya, membantu penglihatan dan mempunyai proses terhadap membantu vitamin A, membantu penglihatan dan mempunyai fungsi perlindungan penyakit. Saya teringat pada rakan saya yang membantu penglihatan, rakan saya mempunyai seorang anak yang diberikan minum susu ni selama lebih kurang 2 minggu. Dia terkejut, dia datang ke rumah saya dan meminta susu ni untuk anak dia lagi. Dan anak dia pada ketika tu saya rasa umur dalam 14-15 macam tu, dan memakai cermata. Tapi kini saya jumpa anak dia dah tak pakai cermata lagi dah. Dan ini ya, berkesan, membantu penglihatan namanya fungsi perlindungan terhadap penyakit. Kanak-kanak saraf dia masih membesar. Kalau mempunyai masalah penglihatan, insya-Allah, ya, boleh membantu penglihatan, memulihkan penglihatan mereka dan mempunyai fungsi perlindungan terhadap, selain itu fungsi perlindungan terhadap penyakit lah. Ini vitamin A yang terdapat dalam susu kita. Ini kejadian yang kadang-kadang saya pun terkejut, ya, dengan khasiat daripada susu ni. Kita tak sangka, ya, sebab kita hanya berharap kepada doktor, ya, perubatan moden, tetapi ada sumber-sumber asli dari alam yang boleh kita gunakan untuk membantu mencegah ataupun membantu mengurangkan penyakit kita ni, ya. Vitamin B2 juga dikenal lagi sebagai riboflavin, sumber makanan bayi yang berguna untuk merangsang pertumbuhan. B12 mengekalkan kesihatan darah dan sel-sel saraf sesuai untuk wanita yang mengandung. Kalau apa takut tentang wanita mengandung, kita minum, boleh dibolehkan untuk wanita mengandung. Tak ada masalah untuk minum susu ni. Yang vitamin C untuk kulit sesuai yang ada masalah kulit. Vitamin D membantu proses penyerapan kalsium dan bertindak untuk menguatkan antibodi. Vitamin E pun ada antioksidan yang penting dalam pencegahan kanser dan penyakit kardiovaskular. Ya, penyakit kanser dan vaskular, saya pun juga terkejut juga bab ni sebab setahun ni saya bercerita pada pengalaman saya. Saya tak tahu, kadang-kadang saya duduk di pejabat, ada yang datang berpenyakit. Dan bila ditanya, seperti satu hari saya didatangi oleh orang yang berpenyakit kanser yang dah melalui proses yang hingga botak kepala dia tu, dia ada satu proses dipanggil kemoterapi. Dan bila saya tanya kenapa cari sampai jauh, dia datang ke pejabat saya, sampai ke sini saya tanya, dia kata kesan kepada badan dia selepas kemoterapi sangatlah lemah dan sebagainya, ya, hingga botak pada. Tapi apabila dia menggunakan susu ni, badan dia bertenaga, dia boleh sampai ke pejabat saya. Ini satu benda yang, sebab saya pernah tengok juga mereka yang kena kemoterapi lemah dan sebagainya, tak boleh berbuat apa-apa dan sebagainya, ya. Dalam keluarga saya pun ada, tapi ada juga dalam kes macam ini, setelah mereka mencari Saving Joy, City Joy untuk membantu proses menguatkan badan mereka, kan, selepas terkena penyakit kanser ni, ya.
Alright, itu berlaku ya, berlaku dari segi pengalaman saya. Okey. Sumber mineralnya pula adalah kalsium, magnesium, zinc, phosphorus, potassium, asid amino. Juga saya cerita juga sikit sebanyak tentang kalsium ni. Kalsium kita sangat special dan pernah juga doktor-doktor bila lepas kita operation dan sebagainya, mereka mengesyorkan kalsium untuk dimakan oleh pesakit-pesakit ni. Dan ada juga yang selepas operation mengalami ketekanan yang tinggi dan membawa sumber makan kalsium melalui pil, tablet dan sebagainya tu. Tapi kalau kita minum kalsium dari segi yang cecair macam susu ni lebih berkesan. Sebab itu orang tua banyak digalakkan untuk meminum susu kerana lebih banyak kalsium kat situ ya. Dan yang saya ceritakan tadi tentang kalsium yang kita ambil daripada syarikat Glanbia USA. Formula ni formula dia orang. Mereka punya formula daripada syarikat ni. Formula ni dinamakan Trucal. Itu dia punya jenama kalsium tu. So D7 tu maksudnya halus, D7 yang paling halus dalam susunan produk mereka yang paling halus kalsium tu. Dan yang menariknya kalsium ni kita ambil daripada susu lembu juga. Glanbia ambil daripada susu lembu, diproses, diekstrak. Dalam bahasa Melayu dia ekstrak, saya tak tahu. Ekstrak ni dia sedut. Ekstrak kalsium tu daripada susu lembu. Kerana kalsium ni boleh datang daripada cengkerang. Kalsium ni juga boleh datang daripada tulang. Jadi kita tak pasti kehalalan dia. Halal, status halal. Jadi kalau dengan susu lembu kita pasti itu halal ya. Formulasi menggunakan formulasi kulit menggunakan formulasi unik untuk membina tulang yang kuat dan sihat secara optimum itu D7 Trucal ya. Sumber mineral sumber asli yang mudah diserap untuk memudahkan tulang terbukti lebih berkesan dalam meningkatkan kekuatan dan kebaratan tulang berbanding sumber-sumber lain. Dia dah terbukti kerana kepadatan tulang kita menghalang pada osteoporosis ya, membantu dalam pembentukan tulang yang patah dan dengan lebih laju dan berkesan. Saya rasa ramai yang saya nampak dari testimoni mengatakan selepas aksiden tulang mereka bercantum dengan lebih cepat lagi ya. Dan simptom kekurangan kalsium ni kita boleh tahu osteoporosis, tulang kita rapuh sebab dah terlalu banyak lubang dalam tulang tu dia rapuh. Jadi osteoporosis, tangan kebas, kekejangan otot, kurang selera makan, gigi rapuh, mudah hitam, kuku rapuh, pembasaran terbantut. Jadi ini juga adalah membantu, boleh memberikan manfaat kepada simptom-simptom yang kita alami, kekurangan yang seperti yang saya sebutkan tadi ya, bila kita kurang kalsium. Okey. Kalau kita tengok di perbandingan yang saya sebutkan tadi ini tentang Trucal dan tulang manusia, kandungan dia hampir sama. Kalau kalsium 25%, Trucal tu 24 saja. Phosphorus 12.5. Magnesium 0.7, Trucal pun 1.5. Potassium 0.7, Trucal pun ada 0.8. Zinc ada 0.09, dia ada 0.08. Copper 0.05, 0.004. Hampir sama dengan tulang manusia. Dan tadi saya sebut, kalau kita gunakan pil, kita beli mungkin lambat untuk menyerap dalam badan. Kalau kita gunakan susu ya, cecair, lebih cepat. Dan ini yang kelebihan menggunakan susu yang mengandungi Trucal ya, Trucal. Okey, kita tengok juga dengan apa kata doktor-doktor tentang kalsium ni. Doktor-doktor banyak recommend, atau mereka ini mungkin pakar pemakanan, pakar perubatan dan sebagainya, mereka recommend dan mereka menulis buku-buku tentang kolesterol hasil daripada kajian mereka sendiri, bukan main tulis saja ya. Dan ini pakar-pakar daripada seluruh dunia. Dan seperti Dr. G. Clark ya, Dr. G. Clark ni tajuk buku dia pun kolesterol, life first blood, first food, maksudnya makanan pertama untuk kehidupan kita. Itu kolesterol tu. Ya, yang tadi bila kita bayi dilahirkan saja, kolesterol ni diberi kepada anak itu, anak lembu, anak manusia. Ya, jadi dia life first food, makanan yang pertama
yang diberi dalam kehidupan kita ni. Ya. Kolostrum memperbaiki sistem imunisasi badan, membasmi virus dan bakteria, mempercepatkan proses penyembuhan sel-sel badan manusia, membakar lemak badan yang berlebihan, meningkatkan membakar lemak badan yang berlebihan. Saya ada beberapa rakan-rakan yang memberitahu mereka panas badan, mereka panas bila minum benda ni. Banyakkan air, yang pertama minum air, dan juga ada juga kawan-kawan mengatakan seluar mereka longgar terus apabila mereka makan minum susu ni dalam satu jangka masa, mungkin sebulan atau 2 bulan, longgar terus. Jadi maksudnya membantu membakar lemak-lemak badan yang berlebihan, ya, dan boleh bantu kurus lah. Tapi kita bukanlah jual ubat kurus, ya, bukan, ya. Tapi ini apa yang terdapat dalam kolostrum tu, dan meningkatkan kekuatan tulang dan otot, memperlambatkan proses penuaan dan awet muda. Okey. Yang kedua, Dr. Bennett Jensen. Kalau tengok buku dia, tajuk buku dia, dia kata alam mempunyai remedy itu ada satu solusi untuk membetulkan kalau kita ada penyakit dan sebagainya. Alam ada solusi dia, ada penyelesaian dia. Dan dia bersifatkan kolostrum ni mempunyai peranan sifat yang boleh membantu sifat terapi dalam AIDS, kanser, penyakit berkaitan jantung, kencing manis, penyakit autoimunasi, alergi, kudis, gout, sesemua dan lain-lain. Kolostrum terdapat banyak antioksida dan ianya bersifat anti radang. Anti radang ni badan kita ni, kalaulah sel-sel kita ni inflame, orang kata bengkak. Sel-sel kita ni bengkak kerana kita makan pemakanan dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Bila sel-sel tu bengkak, dan susu kolostrum ni lah yang membantu menjadikan dia sebagai sifat anti keradangan. Dia dah bengkak. Itu yang jadi macam-macam penyakit. Bila sel kita bermasalah, jadi macam-macam penyakit, dia mula membengkak. Jadi susu kolostrum ni sebenarnya dia melawan anti-inflammation atau anti keradangan sel-sel tersebut, ya. Dan dia merupakan satu sumber mustahak untuk vitamin, mineral, enzim dan asam amino. Itu Dr. Bennett Jensen cakap. Dr. Zoltan Pirona, ini beliau menulis tentang Candida yeast. Ini satu kulat, ya. Candida kulat yeast ini, Candida. Jadi beliau berkata terbukti melalui pemakanan yang terbaik dalam melawan penyakit autoimun, kanser dan pelbagai penyakit yang tak dapat diubati. Ianya adalah asli dan tidak direka cipta dan bebas daripada segala kesan sampingan. Sebab tu kita cuba buat yang seasli yang mungkin, ya. Kita tak mau campur yang macam-macam dalam tu. Itu pemakanan kita, susu kita. Ya, kita hanya ada kalsium, susu, skim dan kolostrum. Itu 3 saja yang kita ada, ya. Jangan lebih-lebih letak dalam tu, nanti jadi lain pula, kan. Dan bebas daripada kesan sampingan, merupakan alternatif kepada beratus jenis ubat kimia dan bagi saya ia harus diamalkan. Ini Dr. Zoltan Pirona yang sebut sendiri, ya. Alternatif kepada beratus jenis ubat kimia. Sebab kita, ya, saya mula anti ubat kimia sejak lebih kurang 10 tahun lepas sebenarnya. Ya, anti sikit dengan kalau boleh kurang sebab antibody body kita, makan antibody itu dia ada beberapa tahap. Kalau doktor asyik bagi dia antibody pada kita, kita tak habiskan, badan kita tak boleh, bila diberi antibody lain tak boleh melawan lagi. Kata antibody ada peringkat rendah, peringkat sederhana, peringkat tinggi. Doktor ada kriteria kita. Itu semua daripada kimia, ya, antibody ini. Tapi kita tak makan, badan kita akan menghadapi masalah kalau cara pemakanan yang tidak betul. Jadi bagi saya kita kena cari alternatif. Kadang-kadang kita dah terlalu banyak penyakit, semua antibody dah tak, antibody secara kimia ni dah tak boleh lagi digunakan. So kita kena cari alternatif alam, ya, yang ada, yang natural, ya. Ini satu yang bebas daripada kesan sampingan. Ini seperti mana yang Dr. Zoltan Pirona sebutkan. Kemudian kita ada Dr. Damon A. Green. Ya, saya setiap hari saya bertemu janji dengan pesakit. Saya mendapati ramai pesakit mengalami masalah kesihatan sebab lemahnya sistem imunisasi badan mereka, yang disebab sama ada oleh kecederaan fizikal,
Okey, kita mungkin exercise terlebih dan sebagainya atau accident dan sebagainya, sistem imun kita rendah. Bahan kimia juga membantu dan juga emosi yang tidak stabil. Kalau kita mempunyai emosi yang tak stabil juga, sistem imun kita pun boleh turun. Ya. Kajian mengatakan kolesterol adalah sangat berkesan dalam meningkatkan sistem imun badan di mana sebenarnya manusia sudah diciptakan untuk menyembuhkan diri sendiri dengan sistem tersebut. Maksudnya kita ni, badan kita ni ada sistem imun sebenarnya boleh menyembuhkan diri sendiri, tapi kena bantuan dari luar. Ia tak cukup, kita kena bantu dari luar secara alami. Ya. Ini yang disebut oleh Dr. Damon A. Green. Okey, kita tengok seterusnya. Setelah saya sebutkan tadi 4 keistimewaan dia, ya, dalam susu Situ Joy kita, ya, ataupun Safe and Joy. Ya. Faktor imunisasi, ya, itu yang pertama. Faktor pertumbuhan, faktor nutrisi, dan terakhir sekali faktor kalsium yang kita letak di situ. Okey, itu 4. Dan kita juga mendapat kilang kita mendapat pengiktirafan sijil daripada HACCP ini tidak terdapat sebarang benda-benda yang boleh mencemar badan kita, iaitu kita tak letakkan dadah, kita tak letak bahan terlarang. Jadi ini HACCP ini penting. HACCP kita panggil Food Safety Assurance System. Kemudian kita praktis GMP ini, kita praktis penghilangan yang syarikat menggunakan penghilangan yang standard, yang standard tinggi, bukanlah sebarangan untuk dapat GMP quality ini. Food safety sebagai dan juga sijil halal. Sijil halal ni penting bagi kita kerana ialah susu. Ada orang kata dengan saya, susu ni halal lah, kan? Takkanlah susu ni haram. Ya, betul. Susu ni halal, kan? Bukanlah haram. Cumanya apabila susu dijadikan serbuk, proses nak menjadikan serbuk ni terdapat satu enzim yang mana enzim ni yang membantu untuk daripada cecair menjadi serbuk, susu serbuk. Jadi enzim ni yang paling murah, kalau kilang dapatkan, yang paling murah sumbernya daripada sumber yang tak halal. Itu pentingnya enzim tu. Kalau kita dapatkan daripada enzim tu daripada sumber yang tak halal lah susu tu, kan? Susu serbuk tu. Jadi kita pastikan sumber enzim tu datangnya daripada halal juga, dari sumber halal juga. Sebab tu JAKIM setuju kita letak halal. Itulah kepentingan halal tu. Jangan dipersoalkan halal, kenapa halal macam tu. Ya, memang susu lembu memang halal. Ya, ini ada yang pertikaikan benda ni. Dan seterusnya sistem maturan syariah seperti yang saya sebutkan tadi. Okay. Dan siapa yang sesuai untuk ambil susu ni? Semua boleh sebenarnya. Kanak-kanak, ibu hamil, remaja, atlet, wanita lepas bersalin, orang dewasa, senior, ya, penyakit kronik, semua boleh. Tak ada siapa yang terkecuali. Kecuali adalah setengah-setengah tu dia lactose intolerant. Ya, kan nanti tak banyak, tak ramai mungkin. Dia tak boleh minum susu, dia terus muntah dan sebagainya. Ya. Ini ada orang-orang yang punya lactose intolerant dikatakan macam itu, ada, tak banyak tapi tak ramai, ya, lebih kurang mungkin 1%, 2% macam tu. Ya. Secara keseluruhan semua boleh ambil susu ni walaupun anda mempunyai pelbagai penyakit, ya, penyakit apa pun, ya, ataupun ada sindrom-sindrom tertentu, ya, susu tak ada masalah, ya. Dia selamat untuk digunakan. Jadi susu ni adalah minuman untuk keluarga, sesuai untuk semua usia. SU. Itu sebabnya barang ni, saya kata barang ni kalau kita nak berniaga, katakan nak berniaga, kita kena cari barang kita ni tak pandai nak berniaga. Kalau nak jual barang specialized, barang yang tertentu pada golongan tertentu saja, susah. Jadi kalau orang perempuan dia nak berniaga makeup, hanya orang perempuan sajalah, kan? Orang lelaki tak. Mungkin ada lelaki ada makeup dia, saya tak tahu, tapi lebih banyak pada orang perempuan, kan? Tapi kalau susu ni semua orang boleh. Jadi kalau you nak berniaga, mudah, kan? Mudah untuk berniaga kita benda ni. Sebab tu saya tertarik pada ketika tu adalah inilah dia. Susu ni saya tahu, kalau saya nak berniaga, saya nak jual, susahlah ada orang nak menolak. Lepas tu susu pula, sukannya susu biasa-biasa di kedai. Susu kolesterol yang mengandungi banyak khasiat yang luar biasa. Itu. Ya, saya cuba buang.
Ada apa? Saya punya mouse tak nampak sekejap ya. Okey, itu dia susu untuk seisi keluarga. Sekejap ya, saya jam sikit. Sistem. Oh. Sebab sekejap ya, saya menghadapi masalah, slide saya tidak bergerak. Okey, seterusnya pemakanan ini ada cara dia. Bukan boleh minum macam tu saja. Pertama sekali cara dia, kita buka satu sachet tu. Langkah pertama, sediakan air suam dulu, suhu bilik pada 150 ml. Tinggi tu je lah, kalau gelas tu tinggi tu je. Ya, sebanyak 150 hingga 200, lebih kurang lah situlah. Jangan air panas. Air panas kalau kita gunakan, dia akan merosakkan khasiat dia, kolesterol tu. Ya, air panas. Jangan rosakkan khasiat kolesterol tu. So air suam-suam saja, orang kata room temperature ataupun suhu bilik, ya, suhu bilik sebanyak 150. Kemudian tuangkan satu sachet ke dalam tu. Ya, satu sachet buka, tuangkan dan kacau, goncang hingga larut. Kacau ni pun ada, jangan guna pula sudu besi, ya. Kacau kalau ataupun shaker lebih mudahlah hingga dia larut. Bagi dia larut betul-betul larut sebelum kita minum. Dan minum ni pada waktu pagi ketika perut kosong, itu the best, ataupun malam sebelum tidur. Kalau sebelum tidur malam pun seronok juga. Yang ini waktu kita merawat, susu tu boleh membantu proses perawatan badan. Badan kita relax, badan kita waktu itu memulihkan otot-otot untuk tenangkan kita dan sebagainya. Waktu ini susu, ya, boleh membantu kita merawat badan kita. Ya, itu betul ya, doktor kata badan boleh merawat kita, sistem kita boleh merawat diri kita sendiri. Itulah dia cara 3 langkah susu, penyediaan susu. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah sebut kita ada satu produk saja, ya. Ya, di situ Joy ni, yang power, yang killer produk di TDC ni, ya. Satu produk yang power, yang kita panggil killer produk, yang jualan dia luar biasa hingga berjuta, ya, walaupun tanpa iklan-iklan di TV, tanpa iklan-iklan di cyborg, tetapi keahlian kita, yang pengguna kita dah lebih 200,000, masyarakat Malaysia pun ada 33 juta. Ramai lagi yang tak tahu tentang benda ni. Ya, 33 juta hanya 200,000 saja. 200,000 mungkin lebih sikit. Yang kali terakhir saya dengar 200,000 je ahli members. Ya, satu produk saja. Ya, insya-Allah company akan buat lain lah. Adalah yang produk kedua, sekejap lagi saya tunjukkan. Ya, produk pertama ni, yang produk pertama syarikat ni sudah 4 tahun. Dan dengan satu produk ni kita tawarkan, ya, 2 nilai, iaitu nilai kesihatan dan juga nilai kewangan. Kalau kita boleh sebut itu dengar dalam ceramah lain dah berkenaan dengan pelan pemasaran dan sebagainya. Ceramah tentang kesihatan, kita dah cerita tentang kesihatan, kita cerita tentang kewangan. Ini 2 nilai yang terdapat dalam TDC lah, dalam kita punya jemaah kita ni. Ya. Yang ketiga adalah 3 khasiat tenusu dalam satu sachet seperti yang saya dah sebutkan tadi, iaitu susu skim, kolesterol dan yang kalsium, dan 4 faktor keistimewaan dalam Safe Enjoy ni. 4 faktor dia adalah imun, pertumbuhan, nutrisi dan kalsium. Satu produk, 2 nilai, 3 khasiat, 4 faktor khasiat, faktor keistimewaan yang terdapat dalam Safe Enjoy. So pastikan anda dapatkan sekarang, kerana ianya boleh digunakan untuk seisi keluarga, ya. Bukan kita seorang saja mendapat manfaat, keluarga kita juga mendapat manfaatnya. Okey, jadi produk yang saya sebutkan tadi, yang ini Safe Enjoy ni 25 sachet dalamnya, satu sachet 15 gram. Ini teknikal dia, harga dia RM120 dan di Brunei adalah 50 Brunei dolar, ya. Dan produk kedua yang kita ada
di syarikat adalah satu botol 50 ml hand sanitizer yang berharga RM9 dan ini harga pasaran, harga jualan pasaran, dan juga di Brunei sebanyak 3 Brunei dolar. Dan alhamdulillah syarikat ni baru saja 2016, 17, 18, 19, 20 baru 5 tahun dengan satu produk ni. Sanicare ni pun baru tahun lepas. Dan insya-Allah syarikat akan keluar lagi produk baru coming soon, dan ini hanya untuk teaser dulu. 2 produk yang akan kita keluarkan adalah iaitu Cold Ever dan Berry Mix, dan kita harap produk-produk ini pun akan mendapat sambutan yang hangat daripada pasaran. Dan kita ada yang produk pertama pun dah gila-gila dia punya sambutan, sehingga beberapa kali kilang kita tak dapat memenuhi permintaan. Itulah dia powernya Save Joy dan juga Situ Joy. Sepanjang saya sertai syarikat ni setahun lebih, saya rasa dah 2 kali kot berlaku. Sebelum tu saya dengar ada banyak kali. Setiap kali peningkatan tu bertambah, ya. Jadi kilang terpaksa diperbesarkan, terpaksa beli mesin baru, penginputan dibanyakkan, kena pula waktu COVID, kadang ada halangan dan sebagainya. Itu cabaran yang dihadapi oleh syarikat, tapi cabaran kita adalah untuk memasarkan produk ini, untuk sama-sama menikmati kesihatan, untuk sama-sama menikmati kewangan dia, ya, menjana pendapatan di TDC. Jadi saya dah habis untuk pembentangan saya tentang produk di Situ Joy. Jadi kalau ada sebarang soalan, saya boleh insya-Allah lah, apa yang boleh saya jawab, saya jawab. Okey. Kalau tak ada, saya rasa ada pakar-pakar, saya lupa nak sebut, ada pakar-pakar dalam ni yang hadir pada hari ini yang lebih hebat dari saya lagi. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Kalau ada soalan boleh teruskan.